Ini aku suka. Anak-anak dan mencirikan Allah. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Cast. Okay, untuk memahami video ini dengan lebih jelas atau cerita ini dengan lebih jelas, I syorkan korang pergi tengok bahagian 1 dulu. Oh ya, bagi sesiapa yang bermurah hati hari ini nak bagi I duit raya, jangan lupa tekan butang super thanks. Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh Melo, bukan nama sebenar, tentang pengalaman Melo sekeluarga yang terpaksa berdepan dengan saka keturunan yang muncul kembali setelah sekian lama dibuang. Bahagian 2. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. So, I pun tak tahu ni berapa hari kemudian ke apa. Dia just cakap hari kejadian. Marilah dua-dua ni. Di sini ada Tok Sami. Kat sini ada Ustaz. So, okay, dia bawa Ustaz ni. Ronda. Dia nak tunjuk kat mana, tempat yang high activity ni lah. So, dah settle ronda. Semua pun duduk lah balik kat ruang tamu. Mak dia pun gila bawa air, Mama pergi bawa air apa semua. Yang okay, dah scan. Betul, confirm ada sesuatu dalam ni. Plus, mungkin kena buat ritual cleansing dekat family members juga, sebab benda ni dah macam attached dengan family members. Cuma sekarang ni Sami ni tak tahu yang mana satu. So nak kena scan seorang-seorang. So adalah proses ritual dia apa semua nak kena buat, nak kena buang. Macam exorcism lah, macam tu. Ustaz ni tadi dia hangguk je lah. Dia tak mencelah dan dia tidak melawan atau membantah. Dia dengar je lah bila orang tu tengah bercakap. Dia dengar, dia hangguk. Dia dengar je, dia dengar. So dalam dia tengah dengar ni, macam Popo pun tengah convince semua orang macam, yeah, we should do the exorcism lah, it's just for cleansing lah, apa ni semua. Adik memang ada dekat situ kan, diorang semua kat situ kan. Ketawa terbahak-bahak ni. Tiba-tiba gelak. Macam ada benda yang lucu now ni. So semua dah terstop pandang adik dia. So adik dia cakap lembut je tapi suara garau, Ini aku suka. Anak-anak dan mencirikan Allah. Dia gelak tau, dia gelak. So yang semua orang ni macam dah kenapa ni saling berpandangan semua. Tapi dalam situasi ni Melo ingat Ustaz dengan Tok Sami tu relax je. Melo waktu ni dia tak ingat sangat exactly what happened, tapi dia ingat waktu ni adik dengan Ustaz ni start berdialog. Lepas tu adik mencarut-carut lah, cakap benda bahasa kurang ajar, kesat ni semua kat Ustaz tu. Lepas tu Ustaz ni pun berlawan juga, ada dialog apa semua. Tak ingat sangat sebab time ni dia takut gila. Tapi dia ingat yang macam mana boleh stop tu sebab Ustaz tu pegang kepala adik dia. Lepas tu Ustaz tu baca ayat suci Al-Quran. Benda tu macam mengalah. Dia cakap, Aku pergi. Tapi aku akan datang balik atas janji. Waktu ni diorang tak faham. Tapi lepas jadi macam tu, adik terus nampak okey. Bukanlah nampak okey as in adik tu sihat. Tak, adik terus lepas je Ustaz tu pegang baca ayat Quran. Lepas tu benda tu mengamuk. Cakap dia nak blah kan. Lepas tu macam benda tu blah. Sebab adik long lie, adik nangis. So adik nangis. Lepas tu adik nangis sambil kencing tau. Dia kata itulah paling first time dia tengok adik dia nangis terkencing, macam tak tahu nak react apa. So Ustaz tu again dia pegang, dia usap kepala adik tu, ada baca-baca hembus, baca ayat suci Al-Quran lah, hembus lah. Adik macam diam lah, dia diam. Tak ada dalam nangis tu. So ni siang-siang tau guys, ni siang-siang. Diorang decide untuk kita kena keluar lah. Yang Tok Sami tu pula dia kata dia boleh tolong. Dia memang boleh tolong. So kalau dah macam ni nampaknya benda tu attach dekat anak bongsu family ni lah. So dia kata dia boleh tolong. Tapi dia faham concern mama dengan papa semua adalah perbezaan agama, perbezaan fahaman. Dia kata ini bukannya kacau agama siapa-siapa. Ini cuma kaedah kita nak halau hantu, evil spirit. Tapi dia kata it's okay. Dia faham kalau family ni nak bantuan ke apa, don't worry, give him a call. Dia mesti akan tolong. So okay lah, mama dia decide untuk cakap tak apa, whatever it is, jom kita keluar je malam ni, jom pergi tidur hotel. Tak nak duduk rumah ni. Tak kisahlah benda tu dah keluar ke, benda tak keluar ke, tak nak duduk. So keluar. So diorang pun bergegas lah pergi keluar, pergi cari hotel. Melo memang
tengah trauma tapi dia tak tahu nak express trauma waktu tu. So dia just assume macam dia dalam terkejut je lah, shock kan. So dia tak ada rasa nak tidur ke apa. Tapi masa perjalanan nak pergi hotel tu, adik memang dah tidur dalam kereta sebab adik macam lemau gila. So masa dah sampai dekat hotel pun adik sambung tidur. So diorang paksa Melo tidur. Parents dia suruh tidur, parents dia yang menjaga. Diorang dah buat perjanjian dengan ustaz tu yang esok diorang nak pergi ke pusat rawatan ustaz tu lah. Nak proceed dengan rawatan untuk check adik macam mana, apa yang boleh buat semula. Sebab macam pelik kan adik muka ketawa-ketawa, suara garau macam tu tak normal tu. So esoknya diorang semua pergilah dekat pusat rawatan ustaz tu. Tapi semua orang masuk bilik untuk rawatan adik. Melo kena duduk luar tu, tak ada duduk luar bangunan. Tak ada, macam ada ruang menunggu, ada kaunter, lepas tu kat dalam tu ada bilik-bilik rawatan. So dia tunggu dekat depan kaunter tu. Ada keluarga lain yang tengah tunggu juga. So macam agak macam klinik. Macam klinik. So korang just imagine macam klinik lah, cuma ia pusat rawatan Islam. Okay lah, Melo tunggu je lah kat luar sebab tak boleh masuk pun. So okay lah, tak apa. Tunggu. Ada orang baru masuk. Lepas tu terus duduk. Sebab ni adalah ruang menunggu, jadi Melo buat tak tahu je lah. Macam okay, orang ni pun ada appointment kot. Tak kisahlah. Dia duduk sebelah Melo. Mula asal Melo okay je, orang tu ajak borak. Dia macam datang sini dah biasa ke? Ada urusan apa? Siapa yang sakit? You know, orang yang makcik yang nak berborak lah kot. So Melo macam okay je, layan. Tiba-tiba makcik tu, dia cengkamnya badan Melo, dia cap, dia pegang macam tu, dia jerit dekat muka Melo. Aku dah cakap jangan kacau cucu aku. Melo terkejut. Dia terjaga. Allahu Akbar. Rupanya dia tertidur dekat ruang menunggu tu. And benda tu datang dalam mimpi dia. So dia macam okay, lega. Ni masih ruang menunggu yang dia tunggu tadi, and cuma dia tak sedar bila dia terlelap je lah. Orang yang menunggu masih sama apa semua. Dia macam Allahu Akbar. Ni terbawa-bawa lah ni. Dia dah rasa macam ya Allah, jangan tidur. Bila kau tidur kau mimpi. So jangan tidur. Entah bila-bila terlelap, entah tak tahulah. So dia sambung je tunggu sampailah dia settle. Bila dah settle, semua pun baliklah ke hotel. Papa dropkan Melo, adik dia dengan Popo. Sebab mama dengan papa kena balik rumah untuk ambil baju-baju lagi. Sebab semalam tu diorang kira macam keluar sehelai sepinggang macam tu lah. So nak kena pergi ambil lagi baju, nak kena tambah baju apa semua kan. So okay lah, parents dia dropkan diorang, parents dia gerak. Popo tanyalah Melo pasal saka. Macam what is saka kan? Macam cuba explain saka ni apa. Sebab dia kata dia banyak dengar macam conversation pasal saka masa nak merawat adik. So Melo ni pun explain lah, saka ni macam jin keturunan. You know, dia akan jaga keturunan. Explain lah apa yang dia tahu pasal saka lah. So Popo kata ni mestilah datang daripada keturunan mama. Sebab dari keturunan Popo tak ada benda ni. So dia kata okey lah, nanti dia nak bincang dengan mama papa. So bila mama dengan papa dah sampai dekat hotel, duduklah mereka berbincang. Popo kata tak, dia dah check dengan Melo pasal saka ni. So Melo kata ni adalah keturunan. So why not kau call kau punya family, macam kau pergi tanya diorang apa benda pasal saka ni. Mama topik ni sensitif sebab itu turns out rupanya mama ada masalah keluarga yang dia tak bercakap dengan mak dia apa semua. So dia macam takkan kau tiba-tiba nak call nak cakap hello apa saka dia, sebab dia dah tak cakap pun dengan keluarga dia. Dia dah blur, dia dah macam complicated lah family issue. So last Popo kata tak apa, biar sini Mei, sini aku call mak kau. Dia orang besan Mei, sini aku call untuk explain pasal benda ni. So yes, Popo pergi call dia punya besan, call set a date semua apa semua. Dia orang dah semua nak balik kampung. Okay, sekarang ni semua orang tengah on the way pulang ke kampung. I tak tahu timeline cerita ni macam mana sebab I tak dia beritahu details. Perjalanan agak seram sebab kadang-kadang adik tu kejap-kejap kan dia nyanyi. Kejap-kejap kan dia ketawa sendiri-sendiri. Kejap-kejap kan dia tenung je muka si Melo tak berkelip-kelip. Perjalanan yang sangat menyeramkan. Popo cuba tenangkan mama lah. Dia macam cakap everything's gonna be okay, semua akan okay semua. Sebab mama macam nervous nak balik kampung, nak jumpa mak dia. Sebab diorang ada masalah keluarga lah. So memang perjalanan dalam kereta nak balik Kelantan tu lama sangat, Melo kata. Sepanjang perjalanan tu Melo tak rasa aman lah. Tapi tak apalah, whatever lah kan. Ikut je lah. Janji dia tak seorang-seorang. Ustaz ada, tapi Ustaz tak ikut sekali. So Ustaz akan sampai esok ke lusa ke macam mana tak lah. Tapi Ustaz tu datang asing kemudian. So keadaan mula tenang dalam perjalanan tu bila si adik ni dah tidur, dah terlelap. Barulah semua orang rasa macam tenang sikit. Dia ni si gila, dia dah tidur. Tapi bila dah masuk je jalan nak masuk kampung mama ni, dia terjaga dan dia terus cakap Kelantan tau dengan mama pasal kampung tu. Which is weird sebab diorang tak dibesarkan langsung dengan bahasa Kelantan. So bila
Adik dia start cakap Kelantan kan, dah macam pelik. Adik dia boleh tahu ni rumah siapa, hok ni duduk sini, ni. Adik dia boleh tahu. Padahal seumur hidup Melu, diorang tak pernah balik Kelantan tau. Sebab mak dia dah bergaduh dengan mak dia punya mak. So macam mana adik dia boleh tahu siapa duduk mana ni semua tau. Sampai je dekat rumah lama, dia macam rumah-rumah kampung, faham lah kan, ni ada jalan, mesti kita kena masuk sikit lah nak pergi rumah orang tu. So sampai je dekat situ, adik tu dah sibuk dah ronggah pintu dah nak turun. Sabarlah bapak kau tak park lagi kereta ni pun, dia dah sibuk nak keluar. Sampai mak cakap, adik sabar, tolonglah adik sabar. Dia stop sekejap, dia nak ronggah-ronggah pintu tu. Dia cakap lembut je, Loni, adik nak jumpa Tino hok buai adik dulu. Semua terdiam. Bapak-bapak dia pun kereta tengah berhenti ni macam terkejut. Pak! Dia buka je pintu tu turun. So bapak dia okey jalan, pak semua pun turun. Yang Melon ni pun turun nak kereta nak kejar adik. Dia takut lah adik dia buat apa-apa lagi. So masa dia orang dah pergi kat pintu tu nak kejar adik dia, elok je adik dia. Assalamualaikum. Alamak, elok pula suara kau. Tadi kau nak kecek-kecek Kelantan. Panik. So masa dia bagi salam, so mak dia apa semua popo semua ada sini bagi salam. Nenek dia pun sambut. Masuk je rumah, tiba-tiba sayup je, tapi jelas Mawar tu nama adik dia, bukan nama sebenar of course. Sayup sangat, tapi jelas semua orang dengar tau, semua orang bodoh. So okey lah, buat tak tahu, tak ada siapa acknowledge pun bunyi tu tau. Tak ada siapa, including adik, buat tak tahu je. So kita apa, diorang semua duduk dekat ruang tamu, berbual-bual lah kan, bersabar macam mana perjalanan, macam biasalah cakap-cakap normal tu kan, berbasa-basi orang Indonesia cakap. Dengar lagi sekali, sayup je orang panggil Mawar. Allahu Akbar. Lala nenek bersuara. Dia kata tu suara moyang lah tu, panggil cucu dia. Moyang dah lama dah terlantar sakit, so minta maaf lah. Dia kata memang bunyi daripada bilik belakang lah. Moyang lama sakit, tak boleh bangun. Tu dia panggil tu, tak apa, nanti kita pergi tengok dia. Kita dah macam-macam ikhtiar dah, nenek dia cakap. Cuba ubat cari tu, cari ini, macam-macam cara dah buat dah. Tak baik-baik sakitnya. Nanti kita bawa jumpa moyang. Bukan malam ni lah. So dia dah sampai pun dah waktu tu macam waktu petang macam tu tau. Malam tu semua dalam bilik tak boleh tidur. Diorang sebilik. Diorang nak sebilik. So popo, mama, papa, Mawar, adik dia dengan dia, Meluh semua sebilik. So malam tu semua tak boleh tidur sebab bunyi anjing menyalak kuat sangat. Macam ada banyak gila anjing kat luar rumah tau. Papa bangun macam pergi lain tak ada anjing liar ke kan. Tiba-tiba bunyi silih berganti menyalaknya. Bising. Tapi tak ada anjing langsung dekat luar rumah. Langsung tak ada. So bunyi tu datang daripada mana tak tahu. So tak apalah, siapa yang tak boleh tidur tu diorang mengaji sepanjang malam. Lepas je kedengaran berkumandang azan subuh, bunyi-bunyi anjing tu semua hilang. Cuma walaupun bunyi salakan anjing dah hilang, bila diorang nak tidur, diorang diganggu pula dengan bunyi orang berlari-lari dalam rumah. Lari-lari pula. Lepas tu ada bunyi macam guli jatuh. Tek. Bunyi macam-macam bunyi lah. Riuh. Sekali-sekala disapa lembut. Moyang dia panggil Mawar. Alah, dia panggil lagi Mawar. Pagi buta panggil Mawar, siapa nak pergi. So tak apalah. So tak tahu macam mana Meluh tahu-tahu dia dah terjaga dah esok siang dah. Ustaz tu sampai dalam tengah hari macam tu lah. Ustaz tu sampai, Ustaz tu bawa assistant dalam 2 orang. So masa Ustaz datang, Ustaz ni dibawa ke ruang tamu untuk bincang lah dengan orang tua-tua. So Meluh dengan adik dia Mawar, dia punya nenek suruh pergi tengok TV. Tengok TV kat ruang lain pula. Cuma waktu Ustaz tu bangun nak pergi jumpa moyang, dia nak jenguk moyang, tiba-tiba TV yang diorang tengah tengok tu terpadam. Masa TV terpadam tu, Meluh nampak dekat reflection TV tu, belakang adik ada nenek tua yang selalu ganggu dia tu. Adik punya old lady ada dekat belakang adik. Pak! TV on balik. Meluh dah takut. Allahu Akbar. Ustaz tu jalan nak pergi ke bilik moyang. Tak sempat nak sampai bilik moyang, adik ketawa lagi. Dia tanya Ustaz tu, nak pergi mana Ustaz? Jumpa mayat hidup. Sambil ketawa. Allahu Akbar.
Cuba mayat hidup pula. Ya Allah. Adik start cakap bahasa Kelantan dengan ustaz tu. Melo tak faham. Bila adik dia start cakap Kelantan ni tu, Melo memang tak faham. So bila adik dia start berdialog ni semua, ustaz pegang kepala adik lagi sekali dan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi adik kembali nangis dan terkencing. Ni dah kali kedua dah ni. Lepas dia dah okey, dia nangis, dia kencing. Belum sempat ustaz nak explain apa yang berlaku ke apa, moyang muncul. Ya, dia datang. Dekat dalam tengah orang tengah kelam kelibut ni, moyang ada. Dia ada kat situ. Dia keluar daripada bilik dia macam sihat walafiat ni. Tak nampak pun macam sakit ni. Moyang dah keluar. Moyang keluar jumpa dia orang. Muka nenek si Melo memang terkejut beruk lah. Memang terkejut sangatlah bila tengok mak dia berjalan macam tu kan. Ustaz suruh semua keluar daripada rumah. Ustaz dengan 2 assistant dia stay kat dalam rumah. Tak tahulah apa yang berlaku kat dalam. Yang kat luar ni kejap menangis, kejap ketawa, kejap menangis, kejap ketawa adik dia tu. Tak tahulah ni kerasukan ke, ni nak attention ke apa, dia tak faham. Dia tak faham waktu ni adik dia kenapa jadi macam tu. Lama jugalah dia orang tunggu. Tiba-tiba Ustaz keluar daripada rumah tu. Assistant Ustaz masih dalam rumah. Ustaz suruh papa pergi masjid. Panggil orang masjid lah untuk uruskan jenazah. Moyang dah meninggal dunia. So ustaz pesan suruh diorang lakukan secepat mungkin. Hari ni juga kena ke bumi. So macam okey lah. Dalam keadaan yang kucak kacir tu, alhamdulillah dapat kebumikan dengan cepat. Selepas asar macam tu lewat lah juga. Tapi sebelum maghrib semuanya dah settle. So bila dah ada yang meninggal, maksudnya apa? Maksudnya Saka tu dah dapat lah tuan baru dia. And yelah, siapa lagi tuan baru dia kalau bukan adik? Sebab tu lah moyang duk panggil mawa-mawa tu kan. So moyang dia tu duk sakit-sakit kan. Nenek dia kata macam-macam ikhtiar buat apa semua, tapi tak berjaya kan, tak dapat pulih kan. Ada kena-mengena dengan Saka lah tu. Lepas tu kan ingat tak Saka cakap aku akan kembali kerana janji lah macam-macam tu kan. Ada kena-mengena lah tu. So now bila moyang tu dah meninggal, maksudnya ikatan dia dengan Saka tu dah terlerai lah. So sebab Saka dapat tuan baru, adik lah tuan dia. Macam mana adik ni bila tuan dia? Ya Allah. Siasat punya siasat. Ya, sama je macam Melo. Adik didatangi oleh mimpi nenek tua juga yang bawa dia masuk gua penuh dengan intan batu permata ni semualah. Dengan Melo dia bagi macam belian macam tu. Melo nak ambil tapi always terjaga. Tapi adik dia hulurkan batu kristal. Adik suka kristal tu, so adik ambil. Bila adik ambil itu secara tak langsung setuju jadi tuan baru dia. Budak mana dia nak tahu. So bila cerita demi cerita, kupas barulah semua pun dapat tahu. Rupanya Saka ni bukanlah moyang tu nak sangat pun, tapi tak ada pilihan. Kes yang sama, mak kepada moyang pun susah nak meninggal. So orang lain semua tak nak terima. Jadi moyang ni je lah terima untuk memudahkan urusan mak dia, supaya mak dia senang meninggal apa semua. So dia pun ambil. Lepas dia ambil, tak lama lepas tu mak dia meninggal. So masa dia ada Saka tu, dia ada banyak kali cuba nak buang, tapi setiap kali cuba buang gagal. Dan setiap kali dia gagal, itu jugalah seorang anak dia akan meninggal. Sebab tu nenek punya adik-beradik tak ada. Nenek tinggal seorang. Anak dia asyik meninggal misteri sampai semua orang tuduh yang moyang pakai ilmu hitam, dah terkena keluarga sendirilah, dah termakan tuan lah sebab tu anak meninggal. Macam-macam lah orang kampung mengata. Padahal sebenarnya dia salah jumpa orang. Dia nak buang Saka attack sebab marah kenapa kau nak buang aku. So dia ambil anak. Until lah moyang jumpa ada satu tok moh ni yang dapat berjaya putuskan hubungan Saka dengan dia. Orang tu berjaya. Sebab tu nenek sampai sekarang masih ada. Adik-beradik dia lain dah meninggal ni, tapi dia hidup. Sebab at that time Saka punya isu ni dah settle. So dah buang. Tapi bila lama kelamaan dia dapat rasa macam dia kena kacau, macam gangguan tu masih ada. Jadi nenek dia rasa macam okey, kalau Saka ni sebenarnya tak buang habis, masih wujud lagi, susahlah kalau aku nanti ada anak aku pula nanti kena ke apa. So bila
Nenek dah kahwin, nenek dia ada anak. Dia dah jadi macam mana dia nak buat supaya Saka tu tak jatuh dekat anak dia ke cucu dia ke apa ke. Itu yang masa mama kepada Melo ni dah meningkat dewasa, dah start kerja apa semua, nenek selalu cari alasan untuk bergaduh dengan dia, untuk halau dia daripada rumah. Nenek yang sengaja wujudkan masalah keluarga tu supaya mak dia tak payah balik kampung tu, dengan harapan Saka tu tak akan jatuh dekat anak dia lah, which is mama kepada Melo ni. So bila datang yang Popo call kata hello ada Saka ni, cucu dah kena, time tu yang dia macam Allahuakbar. Ingatkan dah settle tau, ingatkan dah settle benda-benda ni. Sebab bila mak dia dah sakit, so dia ingatkan dekat dia lah last ni kan. Dia tak sangka lah benda tu dah langkau dia pergi dekat cucu pula. Cuma sekarang moyang dah tak ada. Dekat mana Saka tu dibuang ke apa semua, tak ada siapa tahu, tak siapa boleh cerita. Dia ingatkan bila dia buat anak dia bergaduh sampai anak dia bawa diri, tu akan settle, rupanya tak. Obviously tak, makcik. Ingat Saka kisah ke? Kau bercakap ke kau tak bercakap ke dengan anak kau? Yang dia kisah, dia peduli apa kau punya hubungan? Dia kisahkan susu galo tu. Ni anak si Polan, dia anak si Polan. Sudah, pergi je lah. Dia tak kisah, tak bercakap ke, tak duduk Kelantan ke, dia tak kisah benda tu. So tak kisahlah. Sekarang ni benda tu dah pernah attack Melo dulu. Lepas tu Melo tak ambil batu kristal ke batu belian ke apa. So sekarang ni dah attack adik, and adik dah ambil. So jenuh lah ni berubat. Berbulan lah berubat ke adik dia untuk pisahkan daripada Saka ni. Akhirnya mendapatlah jawapan macam mana Saka ni boleh buat comeback sedangkan dah dibuang. Rupa-rupanya Tok Moh yang claim dia pergi pisahkan lah apa ni semua. Dia tak buang betul-betul, and dia bukan bomoh pun. Dia entah scammer lah, dia conman. Dia adalah ilmu, tapi dia bukanlah orang yang sepatutnya dirujuk lah untuk benda-benda ni. So what happened was, dia dah tangkap dah benda tu dah letak dalam bekas tembikar ke apa ke. Dia tanam di sebuah kawasan lapang. Dia tak cakap pun akan macam okay dah putus ke apa ke. Dia tak ada, dia tangkap, dia tanam. So sekarang ni benda ni terperangkap dalam bekas tu. Once dia dah dikeluarkan daripada bekas tu, dia boleh je lah keluar balik rumah dia, balik rumah tuan dia. Masalahnya orang tu dia tanam dalam ni, dekat sebuah tanah lapang. Tapi bila cek balik, pada dah zaman-zaman dah berlalu berpuluh-puluh tahun ni kan, tanah yang lapang tu dah dibangunkan menjadi rumah kedai. Barangkali waktu penggalian tu adalah kot terpecahkan tembikar tu. Keluarlah ia mencari semula tuannya. Bila dia pergi, tuan dia tua. Tua? Pergi sini? Tua? Pergi sini macam ada cucu lah. Tu yang dia pergi attack tu. Sebab dah memang janji dia kan akan jaga setiap keturunan. Dia jagalah. For the record, Melo dengan adik dia, dengan family dia semua memang dah bebas Saka. Alhamdulillah, dah diorang dah selesai proses menghalau, memutuskan whatever dah. Cuma adik dia ekstrim sikit sebab adik dia apa orang kata jadi lebih sensitif. Adik dia mudah terkena gangguan-gangguan ni sebab badan adik dia dah jadi macam, yelah adik dia pernah dikawal oleh Saka kan, maksudnya dah pernah ada benda yang melekat. Jadi adik dia mudah jadi target benda-benda makhluk-makhluk halusnya, adik kudrati semua. So dia kata walaupun keluarga diorang dah bebas daripada Saka, tetaplah kadang-kadang akan ada momen-momen bila adik dia sakit, adik dia terkena itu, terkena ini, ada yang menumpang. Ujian lain pula lah untuk keluarga Melo. Tetapi Alhamdulillah apa-apa pun Saka dah tak ada. Okey, sekian sahaja kisah Melo dan Mawar. Bukan untuk Firdaus kali ni. Okey, dua nama ni adalah nama samaran yang I pilih. I pilih berdasarkan watak yang tengah hype lah dekat drama sekarang ni. Kita tak payahlah nak tahu siapa punya kisah yang sebenarnya. I selalu macam pandai sangat kan ada pengajaran. Tapi kadang-kadang bila orang cerita kisah hidup dia orang, I pun tak terdigest di manakah pengajaran dia. Sebab tak ada siapa pun mencari bala. Inilah bila bab-bab Saka ni, I rasa orang dulu-dulu dia niat dia nak jaga keluarga. Cuma itulah
bila nak putuskan saka ni, it's always never easy. I harap sangatlah kepada mereka-mereka yang tengah dalam proses nak buang saka-saka keluarga ni kan, semoga urusan kalian dipermudahkan lah. I tak boleh nak cakap pengajaran daripada kisah ni jangan mengambil, memang betul jangan, tapi tak ada siapa dalam karakter, especially Melo yang hantar story dekat kita ni, dia tak cari pun, adik dia tak cari pun, mak dia tak cari pun, nenek dia tak cari pun. Benda tu dah memang ada dalam keluarga dia. Kalau korang sayangkan keluarga, sayangkan anak-anak, sayangkan cucu, sayangkan bakal-bakal cucu semua ni, janganlah mula terjebak. Yang mana yang dah memang keluarga tak ada apa-apa tu, tak payahlah kata-kata macam okay aku nak ada saka ni untuk protect family aku. Benda ni menyusahkan seluruh keturunan kau. So kau tak payah feeling lah macam alah nanti diorang kan boleh minta bantuan pusat rawatan Darushifa. Kau pandai-pandai kau je fikir macam tu. Jangan menyusahkan keturunan anda. So ya guys, ini adalah video kita yang terakhir untuk bulan Ramadan. Ni tak lama lagi kita nak sambut Syawal. Jadi di kesempatan ini I nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin anda ada terguriskan hati anda dalam penceritaan ke, dalam reply komen ke, dalam apa jua social media platform ni. Mohon maaf zahir dan batin. So ya, kita akan berjumpa lagi 2 minggu. Okay, bye. Assalamualaikum, selamat Hari Raya.